pasti ada pro dan kontranya tentang apa jua yang kita pilihan kita tentang isu ini, Fatin. Ya, dan kita nak perincikan lagi. Kita ada dua tetamu, satu di studio dan satu lagi di dalam talian. Kita nak bersama dengan Datuk Khairul Anwar Rahmat selaku pengerusi Hikmat Guam. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat Hari Raya Muazzafatin 13 Syawal. Hitam. Hari ini ada majlis kebetulan dan hitam ni sesuai. Alhamdulillah. Selain daripada Datuk juga, Farin. Okey, kita bersama-sama dalam atas talian video iaitu Datin Profesor Dr. Mariani Magno, pakar psikologi yang berada di sana. Selamat Hari Raya, Tin. Ya, selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Wah, okey, harap semuanya sihat-sihat insya-Allah. Okey, baik, kita teruskan saja dengan topik kita ini. Baik, Datuk, kita nak tanya pada Datuk terlebih dahulu tentang mungkin ramai yang masih kurang faham. Penyelesaian luar mahkamah itu apa dan bagaimana dan diaplikasikan pada mungkin kes-kes tertentu atau kesemuanya. Ya, terima kasih. 2F Farin dengan satu lagi dekat Jakarta. Siapa F satu lagi? Bisa saja. Bisa, okey. Apa nama, bila sebut penyelesaian luar mahkamah ni, dia satu benda yang positif. Sebab dia mahkamah civil pun ada, mahkamah syariah pun ada. Selalu orang Malaysia sebut kalau di mahkamah syariah itu suluh lah. Okay. Suluh ya. Kalau di civil ya disebut sebagai mediation, mediasi atau arbitration, arbitrasi. Di peringkat antarabangsa pun ada. Kalau negara bertikai sempadan perairan ya, Farin tahu. Dia ada arbitrator lah. Dia ada arbitrator. Orang tengah sebagainya untuk menyelesaikan. Sebab apa? Daripada sejarah perundangan lampau, daripada Quran pun Allah pun berfirman, maknanya kalau ada dua pihak bertelingkah pada sesuatu, berbincanglah, fa aslihu bainahum, berbaiklah ataupun bincanglah dengan cara yang baik. Nabi pun adalah seorang hakim. Nabi kata, aku pun orang biasa macam kamu. Jika dua orang datang, seorang datang lebih baik argumen macam Farin kan, lebih baik, lebih kencang hujahnya, lebih hebat penghujahannya berbanding seorang lagi. Yang seorang lagi itu mungkin betul, tapi dia tidak diwakili oleh peguam yang lebih bagus, yang lebih berilmu ataupun yang lebih pengalaman, mungkin menang. Nabi sabda, aku bimbang yang ambil hak, yang bukan ambil hak dia tu, dia ambil percikan dari api neraka. Jadi ini semua menunjukkan bahawa, dan dia develop dalam undang-undang sivil sebagainya, bahawa pertikaian dalam mahkamah ni biasanya berakhir dengan kekecewaan, terkilan, kalau ada perkataan keterkilanan lah, terkilan sebagainya. Jadi pertikaian luar mahkamah ni ataupun penyelesaian luar mahkamah ni selalu akan menghasilkan keadaan win-win situation. Menang-menang maknanya, ataupun dia win-win situation, menang-menang maknanya yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua. Contohnya pertikaian 1 juta harta. Kalau kita tunggu dalam 10 tahun mungkin boleh dapat 700-800 ribu. Tetapi ianya sudah lambat sangat. Mungkin anak pun dah membesar, anak dah tak perlukan rumah tu sebagainya sebab dah lama. Tapi kalau kita berbincang secara aman, damai, tenteram, dalam masa 2-3 bulan boleh selesai, mungkin dapat 500 ribu seorang. Dan boleh digunakan sekarang juga. Yang lebih berbanding kalau kita tunggu benda tu, menjimatkan masa, menyimatkan emosi, tidak melibatkan pertikaian yang berpanjangan. Betul. Ya. Okey, Tok, saya nak tanya, ini bermakna apa yang kita bincangkan ini secara teknikalnya mestilah kes itu masuk mahkamah dulu, dan kemudian barulah diberi nasihat ataupun diberi peluang oleh pihak hakim atau pihak mahkamah memberi pilihan untuk menyelesaikan di luar mahkamah, dan itu di antara mereka dan dibantu oleh peguam lah. Betul. Okey, baik. Dan saya tertarik juga berkenaan dengan ialah kita ada satu masalah yang perlu diselesaikan. Bagaimana untuk kita nak mencari titik tengah, pastinya dari segi emosi, tahap rasional itu memainkan peranan. Mungkin Datin juga boleh kongsikan bagaimana sebenarnya untuk kita mencapai yang kata-kata sepakat tu kedua-dua belah pihak, Datin. Baik, kalau kita lihat, jadi Datuk Khairul telah menerangkan kalau perlu dibuat penyelesaian luar. Okey, tak mengapa. Apabila mahu dibuat penyelesaian secara lebih baik, maka ia akan dibuat di luar mahkamah, dan di sini lebih kepada persefahaman antara kedua pihak. Dan persefahaman ini lebih kepada apakah kebaikannya untuk anak-anak, terutama bagi pasangan yang telah ada zuriat. Kerana di sini amat penting, kebajikan anak-anak perlu dijaga walaupun ibu dan bapanya telah berpisah. Jadi kesepakatan itu penting, dan kesepakatan ini hanya boleh berlaku dalam keadaan emosi yang stabil. Tidak ada kecelaruan minda, tidak ada orang kata perdebatan yang hangat. Pastinya pasangan yang akan bercerai itu mempunyai
sikap yang tidak puas hati, sikap marah dan sebagainya. Jadi ketenangan itu perlu ada supaya boleh berfikir seseorang itu, pasangan kedua-dua suami dan isteri itu lebih rasional lagi melihat kepada masa hadapan anak-anak mereka nanti, baik daripada segi aspek kebajikan mereka. Ya. Pun kita katakan bahawa penyelesaian dalam returnnya adalah lebih tinggi daripada luar mahkamah itu, dan jika ingin berlaku juga maka perlu dipastikan bahawa emosi stabil, ketenangan itu ada, kesefahaman itu ada, kesepakatan itu ada, dan banyak lagi lain-lain yang lebih positif yang boleh berlaku dalam penyelesaian di luar mahkamah itu. Okay, saya percaya secara umumnya apa yang Datin katakan ini mungkin bukan saja dari sudut kes-kes syariah tetapi juga kes sivil lah, di mana kestabilan emosi itu sangat-sangat penting mencapai persetujuan untuk menyelesaikannya di luar mahkamah. Okey, baik Dok, kita nak tanya jugalah. Tadi ada juga beberapa penonton mengatakan tentang kos, tentang masa dan sebagainya. Mungkin kalau boleh diperincikan lagi lah sebenarnya apa pro dan kontranya ni. Ya, saya sambung apa hujah Profesor Datin kita tadi. Menjurus banyak pada pertikaian keluarga, contoh. Dan Farin sebut soal kos, masa. Saya nak tambah lagi satu elemen, menjaga aib kedua-dua pihak. Selain daripada kos yang tambah kerana ada kos perjalanan bolak-balik pergi mahkamah, kos lantik peguam, masa yang panjang, kes yang patut selesai 3 bulan jadi 3 tahun ataupun 5 tahun. Ianya juga boleh mencederakan emosi kerana ianya akan membuka aib. Jadi mana-mana perceraian pun biasanya akan jadi ugly, bodoh lah. Maknanya tak ada siapa yang akan kata dia betul. Tapi akhirnya apa? Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Maknanya anak-anak tadi tu melihat sama ada di dada akhbar ataupun di dalam mahkamah, ibu dan ayah mereka walaupun sudah berpisah saling membuka aib antara satu sama lain. Jadi itu tak molek lah, tak indah. Jadi itu yang memang dah rugilah tu. Itu yang menang. Rugilah tu. Itu yang orang tua kita pandai, kata menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya. Tapi Farin, kalau kita shiftkan perkara ini ke mahkamah sivil contohnya, mungkin berbeza. Dia ada berbeza dan juga banyak lagi juga potensi. Sebagai contoh, saya pun pernah mengendalikan satu kes insurans sebagai contoh. Contoh kemalangan motosikal, hilang jari, ibu jari. Okey. Ibu jari kaki ni kalau ikut dia punya nilai dia, insurans tu mungkin 40,000 50,000 untuk adakah seulas apa? Satu jari itulah. Jari kan. Betul. Jadi jari itu mungkin bernilai 40,000 50,000, tapi kadang-kadang peguam ada yang menasihatkan supaya tuntut lebih. 100,000 200,000 dan insurans reluctant, keberatan nak bagi. Betul. Jadi kalaulah kita merujuk perkara ini kepada mediasi, kepada penyelesaian luar mahkamah, perkara ini pembahasan yang akan dapat lebih segera. 40-50,000 itu dapat dalam masa sebulan 2 bulan. Berbanding kalau kita nak pergi lawan ke mahkamah 2 tahun 3 tahun, mungkin boleh dapat tak dapat 200,000 pun, mungkin dapat 70,000 80,000. Kos sudah bayar peguam dah. Dan duit yang kita patutnya dapat 5-6 tahun dulu dah ada, dah tak ada gunanya mungkin sekarang. Jadi saya fikir begitu juga dengan pertikaian luar dua negara. Jadi kalau semua perkara nak bawa dalam mahkamah, selalunya kedua-dua pihak akan cuba cari poin dia yang paling baik dan membuka kelemahan yang satu lagi. Jadi semuanya tadi seperti yang Prof sebut tadi, dia akan bawa kesan psikologi jangka masa panjang dan tak elok. Selalu tu. Okey, secepat-cepat ni lah kalau nak lawan juga ni, berapa lah paling cepat agaknya? Yalah, kalau 6 bulan. Ya, contoh kalau kes pampasan ataupun kes ambil tanah, pengambilan tanah sebagai contoh. Kalau lawan mahkamah 8 tahun belum tentu selesai. 10 tahun. Pengambilan tanah saya pernah kendalikan. Tapi kalau kita runding dengan pejabat tanah, dengan pihak-pihak berwajib, mungkin boleh selesai dalam masa kurang daripada 6 bulan. Dan hasilnya mungkin lebih baik nilai pampasan tu sekarang kerana kedua-dua pihak berpuas hati kerana you win some, you lose some. Maknanya dia forgo setengah daripada hak dia untuk bagi pihak lain dan pihak satu lagi pun lepaskan sebahagian daripada hak dia untuk mendapat keuntungan. Jadi banyak baiknya lah bagi saya. Dan saya kira juga kalau siapa yang mengambil keputusan untuk menyelesaikan di luar mahkamah ini adalah satu tahap mana rasional mereka telah pun berlaku. Tapi kena kedua-dua pihak lah. Betul. Okey, kita dah dengar daripada Datuk dan juga Datin. Kita nak dengar juga satu pengakuan berkenaan dengan isu penyelesaian di luar mahkamah. Jom kita dengarkan.
Perceraian pasti bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh pasangan yang telah berkahwin. Bagaimanapun, ia menjadi jalan terakhir bagi sesetengah pasangan yang berhadapan dengan konflik rumah tangga. Mengimbas kembali kemelut rumah tangga yang dihadapi selama lebih 2 tahun, Adila 38 tahun akhirnya mampu menarik nafas lega apabila kes perceraiannya bersama suami menemui jalan penyelesaian apabila kedua-dua pihak mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan kes mereka secara baik. Dulu saya pernah melangsungkan perkahwinan pada tahun 2020. Jadi 3 tahun tempoh perkahwinan dengan suami, tapi 2 tahun saya digantung tak bertalilah masa tu. Saya telah diabaikan oleh suami secara zahir dan batin. Saya didera secara emosi, fizikal. Lepas tu nafkah pun langsung tak dapat dan sebagainya. Saya cuba untuk baik pulih hubungan kami, tapi langsung tak ada kerjasama dari pihak suami. Jadi saya mohon untuk diceraikan, tapi sama juga dia memang tak nak lepaskan saya masa tu. Jadi nak tak nak saya memang terpaksa failkan permohonan fasakh. Kemudian saya dibalas kembali dengan sabitan nusyus dari pihak suami. Selama 2 tahun tu juga saya terpaksa naik turun mahkamah dan tuntut hak saya. Saya terpaksalah macam lalui proses tu. Dalam tempoh yang sangat panjang memang saya dah penat, sebab bukan saja buang masa atau wang, tapi sedikit sebanyak sebenarnya dah ganggu komitmen harian saya lah, macam kehidupan saya. Saya mengaku masa tu memang kedua-dua pihak ego sebab masing-masing nak menang. Tapi bila benda dah terlalu panjang dan terlalu lama, akhirnya saya cuba untuk berbincang secara baiklah dengan suami masa tu. And finally, alhamdulillah kami berdua mencapai kata sepakat masa tu untuk melakukan penyelesaian luar mahkamah. Masing-masing turunkan ego untuk duduk sama-sama berbincang. Dan kami setujulah dengan beberapa syarat. Kami juga setuju untuk tarik balik segala tuntutan yang telah dibuat oleh pihak masing-masing lah. Dan masa tu pun saya memang tak ada membuat apa-apa tuntutan dari segi nafkah ke, mutaah dan sebagainya. Sebab saya memang masa tu memang fikir benda ni nak selesai je sebab saya dah penat. Itu je yang saya fikir. Kemudian prosedur lafaz cerai pun berlangsung dengan lancar di mahkamah tahun lepas. Dan dengan penyelesaian secara baik inilah kami berdua yakin dengan cara ni je dapat membawa kebaikan lah kepada pihak kami berdua kan. Kami juga dah sekarang ni memang jalani kehidupan masing-masing dengan tenang. Saya dah tak nak fikir benda yang dah lepas. Memang anggap je kami berdua memang dah tak ada jodoh. Saya dan dia memang tak bermusuhan sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun kami masih boleh berkawan macam biasalah. Wartawan kami Ain sebentar saya tadi mendapatkan sedikit seberingkas pengakuan daripada seorang individu yang memilih untuk membuat penyelesaian di luar mahkamah. Okey, baik, saya nak tanya pada Datin terlebih dahululah. Ini cukup menarik tu Datin, di mana tentang penyelesaian luar mahkamah ni memerlukan persetujuan kedua-dua pihak. Memerlukan kedua-dua pihak sama-sama bersetuju, bertolak ansur. Tapi ada juga situasi-situasi di mana mungkin satu pihak merasakan dia lebih betul, satu pihak merasakan dia lebih ada kuasa, mungkin tak kira dari segi wang ringgitnya ke kelebihannya dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya, kita dah tahu ramai yang mengatakan selesai luar mahkamah ini lebih baiklah. Lebih baik. Jadi bagaimana kita nak mencapai kata sepakat itu yang boleh diberikan panduan kepada kedua-dua pihak ini? Okey, kalau nak capai kata sepakat seperti yang salah seorang apa tadi yang menceritakan bahawa manusia kita semuanya ada ego. Ya, apabila kita tidak puas hati dengan pasangan, maka ego itu semakin lama semakin memuncak dan masing-masing mahukan kemenangan di pihak masing-masing. Jadi kita tidak mahu ini berlaku kerana kita cuba mengelakkan apa yang Datuk Khairul tadi sebut ya. Datuk Khairul pun dah pandai psikologi ya. Dia belajar dengan prof. Cederaan emosi ataupun kita kata emotional injury. Apabila berlaku emotional injury, ego seseorang itu tidak akan boleh diturunkan. Dan bila berlaku kecederaan emosi itu, mereka tidak akan peduli apa sahaja akan berlaku. Sebab itu aib-mengaib itu akan berlaku sepanjang masa. Dan akhirnya kata sepakat tidak akan juga tidak akan berlaku. Jadi dengan kata lain, persefahaman sangat penting. Keegoan masing-masing perlu diturunkan supaya emosi mereka masing-masing berada dalam keadaan yang sihat, sempurna, tidak cedera, boleh berfikir secara rasional. Betul. Dan dapat mencapai orang kata menang-menang di kedua-dua belah pihak itu. Walaupun ada mungkin satu pihak yang lain itu mungkin mencapai sedikit kekurangan ataupun
lose mereka itu mungkin ada terdapat sedikit lebih kepada kemenangan, tetapi kalah menang itu dalam apa-apa sahaja pastinya berlaku. Tapi yang penting kita mahukan kesepakatan dan berakhirnya hubungan ini. Kita tidak mahu berlaku permusuhan sehingga bila-bila. Perceraian berlaku, tetapi orang kata persahabatan itu masih boleh tetap diteruskan. Betul. Dan ini sebenarnya yang kita buat untuk mengharmonikan rumah tangga. Walaupun tidak bersama tetapi disebabkan anak-anak, keluarga dan sebagainya. Baik Datuk, kita nak tahu juga berkenaan dengan prosedur ataupun bagaimana kalau kita melihat kita menyelesaikan di luar mahkamah, adakah masih lagi perlu kata on paper apa-apa yang direkodkan kalau kita sepakat untuk menyelesaikan di luar mahkamah? Fatin, saya sempat rujuk statistik. Ya. Di Selangor sahaja pada tahun 2020 tahun lalu daripada 35,000 kes yang difailkan, lebih 50% berjaya diselesaikan secara luar mahkamah. Maknanya lebih 15,000. Dia kerana mereka ikut prosedur. Ya? Apa prosedur yang Fatin tanya tadi? Biasanya mahkamah akan minta ataupun lantik seorang mediator ataupun pihak ketiga. Sebab penyelesaian luar mahkamah ni, Farin, dia adalah penyelesaian yang dikendalikan oleh pihak ketiga yang adil. Maknanya dia bijak. Dia duduk tengah-tengah, dia tengok Ahmad dengan Minah. Jadi apa keperluan Ahmad? Apa keperluan Minah? Apa keperluan Minah? Ya? Jadi Minah dia dah tak nak dalam keluarga lagi. Dia nak berpisah. Tapi Ahmad dia nak anak dia. Jadi kat situ orang tengah ni main peranan. Okey, boleh berpisah dengan baik, tetapi hak jagaan anak ni bagi, jangan seorang bolot semua. Jadi kat situ mungkin ibu tadi nak jagaan anak tu 7 hari seminggu. Tapi ayah tak akan lepaskan kerana dia nak juga anak dia 2-3 hari seminggu. Jadi yang orang tengah ni kena main peranan. Kalau macam ini dua-dua tak dapat, anak ni kena letak kat, maknanya kena instill some fear. Anak ni last sekali, anak ni kita akan letak dekat pihak ketiga, letak dekat pusat kebajikan je lah. Jadi dia kena main peranan yang halus lah. Dia kena bijaksana dan dia kena ikhlas, dia kena tulus. Ya, saya angkat tangan ni. Saya angkat. Pasal saya rasa kan bila dah baca pihak ketiga ni, okey, apa kriteria? Siapa yang berhak untuk lantik? Dan mestikah dia di kalangan ahli keluarga ataupun memang mesti dilantik oleh mahkamah dan mendapat kelulusan? Betul. Kita dah tahu peranan dia. Baik. Kalau ada jawatan kuasa pendamai, biasanya sebelum sampai satu tahap, jadi prosedurnya dia biasanya mahkamah atau hakim akan arahkan supaya dilantik jawatan kuasa pendamai. Biasanya pihak lelaki ataupun pihak bertikai itu jawatan kuasa pendamai, JKP. Dia akan minta orang yang paling dipercayai dalam keluarga. Maksudnya kadang-kadang ahli kalangan adik-beradik, di kalangan orang terdekat, kadang-kadang jiran tetangga pun boleh juga untuk mewakili. Sebab kalau dalam mahkamah syariah untuk mewakili pihak lelaki seorang dan di mewakili pihak wanita juga seorang yang dipercayai untuk berunding. Maknanya dia menjalankan rundingan dengan terma-terma yang terlebih terdahulu telah dikemukakan lah. Tapi berbeza dengan mediator, dia seorang saja. Dia seorang saja. Dia pergi kat Farin, dia kata macam ni bro, brother, awak punya permintaan ni kalau awak nak 100,000 boleh, tapi panjang 8 tahun. Tapi kalau you nak 50,000, saya boleh runding dengan pihak sana. Dalam masa 3 bulan kita selesaikan. Contoh, pergi dekat Fatin pula, saudari Fatin, awak nak terlalu banyak sangat tuntutan sampai 200,000. Farin tu dia ada tapi dia kedekut. Dia tak nak akan bagi punya. Dia tak akan bagi. Orang yang sama akan bagilah. Orang yang sama juga dia akan main peranan. Maknanya dia segi peranan yang ikhlas. Dia kata kalau awak nak dapat awak punya tuntutan, awak kena give way, kena bagi ruang supaya pihak sana juga boleh terima. Saya percaya tuntutan awak ni sampai bila-bila pun, sampai kucing bertanduk pun, Farin tak akan setuju sebagai contoh. Jadi dia akan menyebabkan Fatin terfikir, betul juga ni. Kalau pergi mahkamah lama sangat ni, lebih baik daripada tuntutan tu tinggi sangat, rendahkan sikit. So dengan Farin, saya pula akan pergi sana. Farin, pihak sana akan setuju. Jadi perlu ada psikologi dan dia mesti sebijak profesor tu juga. Profesor kita datang itu. Dan juga dia certified. Dia seorang yang bertauliah. Di Malaysia ni dia bertauliah. Dari segi macam protokol, Datuk, tidaklah terlalu seperti mana kita di dalam mahkamah ataupun saya rasa bagaimana? Apa yang Fatin cuba tanya ialah mesti diletakkan atas kertas, kemudian itu maknanya ultimately kesimpulannya akhirannya mestilah dimuktamadkan, dihitam putihkan, dimeterai supaya ia jadi satu perjanjian penyelesaian, settlement agreement. Dan
ia tidak boleh dipertikaikan lagi. Dia dah jadi macam ada kontrak dekat situ. Kontrak dah. Okey. Jangan nak mengada lepas tu nak patah balik tak boleh. Betul lah Datuk. Sebab apa kita nak menyelesaikan masalah je kan. Jadi cara yang mudah dan juga menjimatkan itu pilihan kita sebenarnya itu kan. Dia. Betul. Okey baik, di penghujung perbincangan kita sebenarnya banyak kalau nak tanya, tapi Datin, okey, tapi sebelum saya nak tanya soalan ringkas kat Datin. Datin pernah jadi mediator ke Datin? Tak pernah, saya tak pernah. Saya rasa boleh certified dia kan. Sepatutnya senang je tu. Itu dia kata dia ada apa nama automatik lah. Automatik kan. Senang kerja. Baik Datin, secara kesimpulannya lah, kalau kita dah melihat, saya rasa ramai yang bersetuju kita lebih cenderung kepada penyelesaian luar mahkamah itu lebih baik. Jadi mungkin supaya menyimpulkan, mungkin memberi panduan juga kepada para penonton pendapat peribadi daripada Datin sendiri tentang penyelesaian luar mahkamah ini supaya tidak berpanjangan dan orang kata memberi keharmonian kepada semua pihak. Ya. Okey, sebenarnya pasangan yang ingin berpisah, setiap pasangan tidak mahukan perceraian berlaku ya. Masing-masing mahu menjadi pasangan sebagai kekasih awal dan akhir. Fatin ya, Fatin itu kan. Ya. Jadi kalau begini, setuju, maksudnya Datin. di sini sekarang ini perlu ada persefahaman. Jika sekiranya ingin berlaku ataupun perlu berlaku perceraian, perlu ada penyelesaian luar mahkamah setelah apa yang sepatutnya berlaku dalam mahkamah itu berlangsung, seperti Datuk Khairul katakan tadi. Jadi apa yang penting sekarang ini adalah apa yang penting adalah daripada kedua-dua belah pihak. Ya. Ya. Dan yang paling penting adalah pengaruh persekitaran sangat penting. Kan apabila pengaruh itu lebih kepada tidak sihat, maka penyelesaian luar mahkamah itu akan jadi tidak sihat. Yang jadi batu api dia Tin. Tentang hal itu, pengaruh-pengaruh ini sangat penting, terutama netizen-netizen di luar sana. Netizen tu. Betul, saya kira itu juga perlu ditapislah oleh kedua-dua pihak ini untuk mendapatkan hikmat nasihat ataupun panduan daripada mereka yang benar-benar layak sebenarnya. Okey, baik. Dan Datuk, di penghujung ini mungkin saya kira ramai penonton yang rasa macam tak puas Datuk, tapi mungkin nasihat Datuk kepada mereka setelah apa yang didengarkan, apa yang dikongsikan Datuk, mereka cakap berminat juga, lebih memudahkan, janji matlamatnya sama untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak. Maksud sikit walaupun ada baki masa sikit ni, kalau kata tak bersetuju, kena buat lagi sehingga bersetuju. Kita bagi masa lah. Bagi masa, katakan kita nak selesaikan dalam masa 3 bulan. Tapi saya nak sambung Farin punya kebimbangan tu, batu api banyak. Sebab tu kita batu api banyak dia dengan netizen, dengan saudara mara, ahli keluarga yang nak jadi batu api ni. Jadi kita elakkan ni, kita kembali kepada fitrah, kembali kepada hukum akal, ajaran Quran, hadis Nabi sebagainya. Kita galakkan perundingan terpimpin. Assisted negotiation. Maksudnya dia dipimpin dengan berpandukan ada ilmu, berpandukan agama, berpandukan moral ya kalau bukan Islam, dan akhirnya dia win-win situation, menang semua. Yang menang supaya tak jadi peristiwa yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Kita macam itu. Jadi semua orang menang. Yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua. You get what you want, I get what you want. I want. Datuk, sikit kalau dah menang, kita boleh fight lagi ke kalau kita macam rasa macam ada kekurangan? Dia Fatin, sebab tu bila kita dah lantik mediator, dah lantik orang tengah, dah lantik administrator ni, kita mesti bulatkan hati. Akur. Bila kita dah sampai faiza azamta fatawakkal Allah. Apabila kamu telah buat apabila kamu dah buat keputusan, maka bertawakallah, terimalah dengan baik insya-Allah. Menarik sekali. Kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tamu-tamu kita pada hari ini, kepada Datuk Khairul Anwar Rahmat dan juga kepada Datin Profesor Dr. Mariani Maklum bersama kita pada hari ini. Saya sebenarnya kalau ni saya ada masalah dengan Fatin ni, tapi dah dengar ini saya selesaikan luar mahkamah. Kita selesai luar lagi senangkan. Baik, terima kasih kepada semua tetamu kita dan terima kasih juga penonton. Kita nak berhenti rehat seketika.